بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى مع لطف العافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. Alhamdulillah bersua kita kembali. Maaf kalau saya punya video ni gelap sikit. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita hari tu kita dah masuk bahagian suci antara dua jenis dua haid. Jadi insyaAllah dekat Telegram jelas. Saya harapkan dekat Telegram ni jelas. InsyaAllah boleh dapat belajar juga walaupun tak masuk. Walaupun tak masuk, insyaAllah moga dapat belajar juga. Jadi kita cuba juga usaha macam mana keadaan puasa semua orang, insyaAllah dapat sampai belajar juga, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari itu kita belajar bahagian suci antara suci antara dua haid. Suci antara dua haid. Suci antara dua haid. Suci antara dua haid. Jadi kita dah belajar juga suci antara dua haid, macam mana suci antara dua haid, dan juga kita belajar juga contoh-contoh, kita dah datangkan contoh-contoh dan juga kita dah masuk bahagian ketiga, kan? Kita dah masuk bahagian ketiga, iaitu bahagian pertama dalam bahagian yang ketiga, kan? Bahagian pertama dalam dars yang ketiga. Okay. Jadi kita dah masuk dalam bahagian bahagian bilakah satu orang wanita itu dia dihukumkan haid, kan? Bila seorang wanita itu dihukumkan haid. Kita dah masuk, betul? Bila seorang wanita itu dihukumkan haid, dah masuk, betul? Dah masuk, kan? Dah masuk, kan? Dah. Sekarang kita nak masuk bahagian kedua dalam pelajaran ketiga. Ingat, bahagian kedua dalam pelajaran ketiga. Bahagian kedua dalam pelajaran ketiga ni apa? Seperti mana? Okey, kita baca matan dia dulu. Kama annal mar'ata tahidu bi ru'yati dam kadzalika fa innaha tathuru bin qita'id dammi ba'da bulugh aqallihi bi an kharajatil qutnah naqiyah laisa 'alaiha syai' min athar dam. Baik. Seperti mana? Ingat, haid ni tolong belajar betul-betul. Okey? Tolong belajar betul-betul haid ni. Jangan culas. Jangan culas. Jangan fokus, kena fokus. Belajar haid ni memang kena fokus. Baik? Seperti mana satu orang wanita ini bila apa? Bila dia melihat darah, dia lihat darah, maka dia ni dikira haid. Satu orang wanita bila dia lihat je darah, maka darah tersebut dikira darah haid. Satu orang wanita, wanita yang sihat, tiba-tiba dia datang darah. Darah tu memang darah haid. Itu hukum dia. Okey? Wanita bila dia dah capai umur dia sampai pada waktu dia, maka apa? Maka kalau keluar darah, darah tu memang kita kira darah haid. Okey? Kira darah haid. Fa innaha tathuru bin qita'id dammi ba'da bulugh akalihi. Seperti itu jugalah. Kadzalik tu seperti itu jugalah. Demikian juga. Okey, saya nak tanya, korang nak saya terjemah satu-satu? Korang nak saya terjemah satu-satu perkataan ataupun saya terjemahkan je
sekali lalu? Satu-satu. Okey. Satu-satu. Satu-satu. Okey. Betul satu-satu. Okey. Sekali lalu pun tak apa. Kalau sekali lalu, okey dengar. Dia macam ni, dia ada pro and con. Kalau terjemah satu-satu, dilambat sikit lah. Okey. Tapi kalau terjemah sekali lalu, korang cepat faham. Cepat faham. Kalau sekali lalu, dia cepat faham. Dia cepat faham. Maksudnya korang akan, oh macam tu je. Macam saya ceritalah kan. Tapi saya akan terjemah juga satu-satu. Okey. Sikit-sikit lah mana saya dapat tu. Kalau saya sebut perkataan tu, korang terjemahlah. Boleh boleh insyaAllah. Okey. Saya tak kisah pun. Kalau tambah masa pun saya tak kisah. Saya tak masalah pun. Cuma korang cepat kan. Bagi cepat faham sikit. Okey. Baik. Nak cepat faham. Okey, baik. Okey, kama annal seperti mana, sebagaimana seorang wanita itu dikira haid. Kama annal mar'ata tahidu bi ru'yatid dam. Seperti mana seorang wanita dia dikira haid dengan melihat darah. Dengan melihat darah, sedemikian juga. Kadzalika tu kita terjemah apa? Demikian juga. Demikian juga kadzalika, demikian juga fa innaha tathuru, maka demikian juga seorang wanita itu dikira suci. Fa innaha tathuru, dikira suci bin qita'id dam, dengan putusnya darah. Maksudnya putusnya darah tu apa? Dia masuk toilet. Okey. Dia masuk toilet, dia tengok suci, boleh keluar darah, dikira darah haid. Tapi bila suci tu maksudnya dia dah suci. Dia kena mandi hadas lah, kena mandi solat, kena macam biasa. Okey? Seperti mana satu orang wanita dihukumkan bahawasanya jika datang darah maka itu adalah darah haid. Begitulah juga bila tak ada darah, selepas darah keluar, selepas darah haid maka dikira suci. Ba'da bulughi aqallihi, selepas tempoh aqallihi capai bulu aqallihi capai sekurang-kurang haid. Jadi sekurang-kurang haid berapa? Sekurang-kurang haid berapa? Cepat yalla akhwat. Sekurang-kurang haid berapa? Sekurang-kurang haid 24 jam. Sekurang-kurang haid 24 jam. Rasa kita ni kena banyak murajaah ni, lambat je nak ni. Sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi, apakah sekurang-kurang haid 24 jam? Bagaimana? Dia kata bagaimana? Bi'an kharajatil qutnah naqiyah laisa 'alaiha syai' min atharid dam. Iaitu kalau katakan hari ni, itu terjemah dulu. Bi'an dengan kharajat, dengan keluar, bi'an kharajat dengan keluar al-qutnah, keluar kapas, kapas naqiyah yang suci. Maksudnya apa? Dia celik dekat dia punya bahagian keluar darah haid tu, kapas tu suci. Naqiyah, qutnah naqiyah tu kapas yang suci. Laisa 'alaiha syai', maka baginya tidak ada kesan pada kapas tersebut asaridam. Tak ada kesan apa? Kesan asaridam. Kalau buku P muka surat berapa? Buku P muka surat 39. Okey, kalau kitab P muka surat 39. Okey. Kalau katakan satu orang wanita ni dia suci, dia dikira suci. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia tu dikira suci dengan apa? Bila dia ambil kapas, dia celik kapas, dia celik dekat bahagian keluar darah tu, tak ada apa-apa kesan darah. Tak ada apa-apa kesan darah. Jadi kesan darah ni macam mana? Kesan darah ni, kesan darah ni macam ni. Kesan darah ni dia boleh jadi apa? Boleh jadi kuning, boleh jadi juga warna apa-apa kesan. Apa-apa kesan darah lah kita cerita. Jadi bila katakan dia ni dia tengok darah, dia tengok dekat dia punya dia tengok dekat dalam dia punya apa nak cakap, Allahu Akbar. Dia tengok dalam dia punya
kat bahagian dia keluar darah tu, kan? Kat bahagian dia keluar darah tu, dia tengok tak ada darah. Maka suci naqiyah. Dia select suci, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tanda yang mengatakan ada baki-baki lagi. Maksudnya apa? Bukan setakat warna merah tapi warna kuning dan sebagainya. Maka Allah, apa benda ni? Okey. Jelas, baik. Maka dia tak ada kesan daripada darah, maka dikira dia telah suci. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia telah sampai dia telah sampai bulugh, telah sampai aqallil haid, iaitu apa? 24 jam. Aqallil haid berapa? Sekurang-kurang haid berapa? 24 jam. Dia ingat, sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi kalau katakan darah dia keluar, kalau katakan darah dia keluar, walaupun darah dia tu keluar 24 jam. Jadi dia tengok dalam 24 jam tu darah dia keluar 24 jam, lepas tu dah tak ada darah dah. Jadi dia apa? Dia kira haid 24 jam sahaja. Sebab apa? Sekurang-kurang haid itu 24 jam. Jadi bila tak ada lepas 24 jam, dikira apa? Dia haid 24 jam lah, satu hari je lah. Dia dikira haid satu hari sahaja. Subhanallah. Fatuk maru bil ghusli was salati was saumi. Maka wanita yang telah suci tadi, wanita yang telah dia calik dekat dia punya bahagian tu dah tak ada darah, dah suci, dah tak ada darah, maka apa yang dia kena buat? Fatuk maru, maka dia diperintahkan, dia diperintahkan untuk mandi. Dia kena mandilah, bila tak ada darah dia kena mandi, kan? Dia kena mandi, bila tak ada darah kenalah mandi. Maka dia diperintahkan untuk mandi. Kemudian dia kena apa? Dia kena solat. Dia kena solat. Dah mandi kena solat pula, kan? Lepas mandi dia kena solat. Lepas tu kalau katakan dia ada kena puasa, dia kena puasa. Jadi wanita yang mana dia telah suci, setelah suci maksudnya dah tak ada darah, dia kena mandi, kena puasa dan kena solat. Jelas kena solat. Wa yahillu wad'uha, dan halal lah bagi suami dia untuk apa? Halal lah bagi suaminya untuk menyetubuhi dia, kan? Halal lah bagi suaminya untuk menyetubuhinya. Fa in ada fi zamanil haidi, kalau katakan tetapi kat sini fa ini kita terjemah tetapi, akan tetapi ada, kalau darah tu datang balik. Okey, fa in ada, kalau katakan darah tu datang balik, cerita dia kalau tiba-tiba darah tu datang balik. Kalau katakan darah tu datang balik fi zamanil haid, pada tempoh haid. Maksudnya tempoh haid berapa hari? 15 hari, betul? Kan? Tempoh haid 15 hari. 15 hari paling lama, tempoh haid paling lama 15 hari. Kalau katakan dia dah haid satu hari, dah haid satu hari, kemudian dia mandi, sebab apa? Dah tak datang dah darah, kan? Tak datang dah darah. Kemudian dia datang balik haid. Datang balik haid tu datang balik, maka apa? Fa in ada fi zamanil haid tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haid. Tabayyana, maka jelaslah. Tabayyana, maka jelaslah wuqu'u ibadatiha fil haid, yang sebenarnya ibadat dia yang tadi tu, contoh ibadat dia yang tadi kan dia haid satu hari je, kan? Dia haid 24 jam je, kan? Kemudian dia mandi, kan? Kemudian dia mandi, contoh dia mandi, dia bersetubuh, dia solat, dia puasa. Jadi ibadah-ibadah dia tadi tu kiranya ibadah dia tadi tu kira terbatal lah. Terbatal lah, kecuali apa? Kecuali solat. Terbatal sebab apa? Sebab dia sebenarnya sudah haid, cuma tak dosa. Terbatal. Contohnya kalau dia puasa, dia kena just kena qada puasa je lah. Tapi kalau dia solat, dia tak kena ganti solat dah. Dia tak kena ganti solat. Ataupun kalau dia kata bersetubuh dengan suami dia, tak haram pun. Sebab apa? Dia pun tak tahu yang dia akan datang haid semula, betul tak? Wanita ni dia tak tahu yang dia akan datang haid semula. Jadi dia bersetubuh, dia solat, dia puasa, kan? Cuma yang dia kena qada adalah puasa. Yang dia qada puasa je.
Tapi apa? Tapi perkara-perkara yang lain dia buat tu terbatal. Cuma yang dia kena qada balik puasa. Katakanlah dia ada qada puasa, dia kena qada balik. Tapi kalau dia dah puasa, dia dah solat, dia tak perlulah dia tak perlulah rasa berdosa ke apa. Sebab apa? Dia pun tak tahu kan? Dia pun tak tahu yang dia sebenarnya dalam tempoh haid lagi. Jadi kalau katakan darah tu datang balik dalam tempoh 15 hari, kan? Darah tu datang balik dalam tempoh 15 hari. Jadi dia ni dikira haid, dia dikira haid lagi. Kemudian wala isma alaihi fatu'maru biqada'i shaum faqat. Maka dia diperintahkan untuk qada puasa sahaja. Dia diperintahkan untuk qada puasa sahaja. Wala isma alaiha, dan dia tidak berdosa. Tak ada dosa ke atasnya. Wala isma alaiha, dia tidak berdosa. Wala ala zawjiha bil wat'i, dan juga tak berdosa juga suami dia kerana apa? Bersetubuh dengan dia. Tak berdosa, kan? Tak berdosa sebab dua-dua tak tahu. Isteri tak tahu yang akan datang haid balik, suami pun tak tahu. Isteri dah suci kan? Maka bersetubuh, dia masing-masing tak tahu, maka tak ada dosa, kan? Tak ada dosa. Libina'il amri ala zahir. Libina'il amri ala zahir ni terjemah apa? Kerana hukum itu terbina, ala zahir. Ala zahir je. Maksudnya zahir je. Hukum tu terbina atas zahir dia. Maksudnya zahir suci. Sucilah. Zahir tadi kamu dah suci, maka sucilah. Hukum tadi terbina ala zahir sahaja, atas yang kamu tengok zahir dia tu, dasar kamu tengok dia punya dasar zahir tu dah suci, maka sucilah. Maka kamu pun solat, kamu puasa, kamu buat semua amal ibadah tadi, kamu buat sama macam seolah-olah kamu suci. Okey, summa inin qata'a damu ba'da dhalik hukima bi tuhriha. Kemudian dengar. Lepas tu kalau katakan terputus balik darah, kan? Terputus balik darah dalam tempoh haid lagi. Contohlah 1 hari, kemudian 2 hari lepas tu datang balik haid, lepas tu suci balik, masih dalam tempoh haid lagi, maka apa? Maka kamu ni dikira suci juga. Faham tak? Kalau terputus darah, suci juga. Kemudian katakanlah datang balik haid, datang balik darah dalam tempoh 15 hari. Maksudnya suci, haid, biasa. Okey, ada wanita yang adah dia macam tu. Jadi benda tu boleh berlaku. Memang ada wanita yang dia dalam keadaan macam tu dan dia boleh berlaku keadaan tersebut. Jelas maka Allahumma salli Muhammad. Maka wanita tadi dia ini wahakadha ma lam yu'birul 15, dan begitulah selama mana malam yu'biru, tidak melepasi 15 hari. Kita bagi contoh. Okey, Kak Ina buka skrin jap. Kita conteng bagi senang lagi faham insya-Allah. Jap, mana pen saya? Okey. Ya Latifah. Kita tengok kita bagi contoh kat sini. Okey. Korang jangan conteng saya punya skrin. Boleh? Saya je conteng. Okey. Okey, semua nampak skrin? Semua nampak skrin? Nampak skrin? Okey. Contoh 15 hari. Cerita dia 15 hari. Okey. Tak payah tengok nota-nota, tak payah tengok. Kita ambil dia punya kalender je. Alright? Kita tak nak tengok nota dia, kita nak tengok ke kalender dia sahaja. Nak tengok kalender dia sahaja. Okey, katakanlah dia datang haid hari pertama 1 hari. Okey, korang tengok Contoh sekarang ni. Okey. Hari ni okey. Kat sini Kak Ina contengkan untuk saya Kak Ina conteng saya. Okey. Dia datang haid, hari pertama. Kan tadi kita cakap satu orang wanita dalam tempoh 15 hari dia boleh suci, dia boleh haid. Dia boleh suci, dia boleh haid dalam tempoh 15 hari. Jadi macam mana? Macam mana? Okey, sekarang kita ambil sekurang-kurang haid berapa? Itu kita kena faham. Sekurang-kurang haid berapa? 15 hari. 15 hari, 24 jam. Okey? 24 jam.
Maka kat sini kita tengok kalau katakan dia datang haid hari pertama ni, dia datang haid hari pertama. Okey, saya tanda hari pertama. Okey, dia datang haid hari pertama tu. Hari pertama tu datang haid. Jadi sekurang-kurang haid berapa nak hukumkan darah tu darah haid? Kita nak hukumkan darah tu darah haid berapa? 24 jam. Jadi dia mesti datang satu hari tu, katakanlah 24 jam, dikiralah. Kita anggap dia datang 24 jam daripada 12 malam sampai 12 malam esok. Jadi satu hari bulan tu memang dia haid. Kemudian masuk 2 hari bulan. Masuk 2 hari bulan, dia ni suci. Dia suci. Okey? Dia suci. Maka bila dia suci, dia kena apa? Dia kena solat. Dia kena mandi, dia kena solat, dia kena puasa dan dia boleh berjima, boleh. Tapi dia boleh baca Quran, semua boleh. Sama macam orang suci. Tapi kat sini macam mana pula kalau dia datang hari keempat dia datang balik. Okey? Hari keempat tiba-tiba dia jumpa balik darah keluar balik. Darah keluar balik dan keluar pula 24 jam juga. Jadi ini dikira haid. Jadi yang dia semayang, dia mengaji, yang dia buat kerja macam orang suci tu pada apa? Pada 2 hari bulan ni, 2 hari bulan ni, 3 hari bulan ni, dia dikira apa? Dikira terbatal. Terbatal. Kalau katakan dia puasa, puasa dia tu kena qada balik. Kena qada balik. Tapi kalau katakan dia solat ataupun dia berjima, maka apa? Maka itu tidaklah tidaklah berdosa, kan? Tidaklah berdosa. Jadi benda ni berlalu sampai bila? Sampai 15 hari. Kalau katakan hari keempat datang, yang penting kena cukup 15 hari. Kalau kata dia suci datang haid, maka apa? Dalam tempoh 15 hari, masih tempoh 15 hari, maka apa? Maka itu dikira haid. Maksudnya amalan ibadah yang waktu dia suci, tengah-tengah ni dia suci ni, dia kenapa? Terbatal. Terbatal. Sekarang dia tak ada kira darah keluar sikit ke tak. Kita nak cerita sekarang ni dia dah suci. Maksudnya apa? Dah suci dalam tempoh yang dia dah bersih. Dia tengok dekat dia punya, dia calik dekat dia punya kapas dah putih dah lebih 24 jam. Maka apa? Maka dia kena mandi hadas. Jelas tak? Jelas. Kemudian fatu maru bil ghusli was salati was shaum, itu dah. Wa hakadha ma lam ya'buri al khamsata ashar, dan macam itulah berterusan dalam apa? Tempoh 15 hari. Jadi kenapa boleh keluar hukum ni? Kenapa boleh keluar hukum ni? Sebab apa? Memang ada wanita yang dia berpenyakit, atau bukan berpenyakit, memang ada dia mu'tadah, dia kebiasaan dia macam tu. Kita yang sihat-sihat ni pun boleh berlaku. Sebab tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu haid. Kita sihat-sihat ni pun boleh datang haid macam tu. Kadang-kadang penat, kadang-kadang ada emosi tak terkawal, kan? Kadang-kadang ada mungkin stres. Jadi hormon tu berubah, jadi tapi darah haid ni pun berubah juga. Jadi sama juga, keadaan dia tu sama. Ada waktu suci, ada waktu dia haid. Jadi kita kalau katakan dia datang, kalau katakan berlaku kat kita hari ni, kita dah tahulah. Kita dah tahulah keadaan yang macam mana. Maksudnya kita tahu, tadi yang sebelum ni aku mandi tu dalam tempoh 15 hari, aku still haid lagi. Still haid lagi. Tapi kalau katakan sekali kita datangkan pandangan khilaf. Jadi wa ini i'tadat, kalau katakan wa ini i'tadat al-mar'atu an yanqati'u ad-damu thumma ya'udu fahal yalzumuha al-ghusl was-salah 'inda kulli inqita'i am la. Jadi kat sini dia jadi permasalahan. Ada satu orang wanita, dia ni memang kebiasaan dia macam tu. Maksudnya apa? Dia ni asal haid je macam ni. Asal haidnya macam ni. Asal haid je 1 minggu 15 hari tu, dia memang ada hari dia suci, kemudian dalam tempoh 15 hari ni, ada tak dalam ni, ada tak macam tu? Saya tanya, ada tak dalam ni macam ni?
Ada tak? Ramai? Ada. Ada ada, Masya Allah. Memang kena belajar. Ada. Maksudnya suci, kemudian datang balik haid. Suci dan tempoh 15 hari. Subhanallah. Ramai. Maksudnya ada, benda ni ada kebiasaan wanita. Okey? Maksudnya ada wanita. Bukanlah kebiasaan. Maksudnya benda ni berlaku banyak di kalangan kaum wanita. Maka kat sini ulama ulama jadikan buat persoalan. Jadi kalau katakan wanita ni memang keadaan dia macam ni. Macam mana? Macam mana keadaan dia? Adakah dia setiap kali dia suci, dia kena mandi? Adakah dia kena mandi? Jadi kalau macam tu korang buat apa? Okey? Kalau terputus tu korang buat apa? Terputus tu apa? Mandi solat. Ada tak yang tak mandi solat? Ada tak? Yang mana dia tunggu? Sebab aku dah biasa dah. Aku tengah haid lagi ni. Aku tunggu je aku datang haid. Aku tunggu je. Ada tak? Ada tak? Ada tunggu. Ada yang tunggu. Ada yang tunggu juga. Jadi kasi nampak tak khilaf? Nampak tak khilaf? Ada yang tunggu, ada yang mandi. Sebab apa benda ni dah mu'tadah, wanita yang mu'tadah, dia dah kebiasaan. Memang biasa macam tu. Memang biasa tu. Setiap kali haid macam tu. Setiap kali haid dia macam tu. Okey. Kat sini hadhil masalah, masalah yang korang tengah keliru ni, masalah ni dalam kitab ni bagi tahu, hadzal mas'alatu ikhtalafa fiha fuqahauna asy-Syafi'ah. Dalam mazhab Syafi'i, ulama fiqh mazhab Syafi'i pun ikhtilaf. Ada khilaf. Iaitu siapa yang ikhtilaf? Iaitu antara Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Imam Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Mereka ni ikhtilaf. Mereka ni ada berpendapat sebagian, ada yang berpendapat semikian. Imam Rafi'i cakap apa? Imam Rafi'i, fayara al-alama ar-Rafi'i. Ini pendapat Imam Rafi'i. Okey? Ini pendapat Imam Rafi'i bagi wanita. Ingat bukan wanita yang tak biasa. Ini dia memang dah biasa. Cerita dia wanita ni memang mu'tadah, dia macam tu. Dia memang ya Allah setiap bulan dia datang haid, setiap bulan lah dia macam tu. Setiap bulan dia datang haid, setiap bulan lah keadaan dia begitu. Setiap bulan. Ada wanita yang dia datang sekali sebulan je. Setahun sekali je macam tu. Ni setiap bulan. Dia dah tahu dah. Aku ni kalau haid inilah adat aku. Kalau haid inilah tabiat aku, inilah adat aku. Memang aku haid macam ni, sikit dalam masa 15 hari. Sikit. Jadi dalam pendapat Imam Rafi'i, dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Rafi'i mazhab Syafi'i kata apa? Annaha la taf'alu lin inqita' syai'an mimma marra li'anna adh-dhahir annaha fi hadha ash-shahr kalladhi qablahu. Jadi Imam Rafi'i kata apa? Pendapat Imam Rafi'i kata apa? Dia tak payah mandi. Ada siapa yang tak buat mandi tadi kan? Dia tak payah mandi. Ini pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata tak payah mandi. Sebab dah memang tabiat dia macam tu. Dia keadaan dia memang macam tu. Dia memang kata apa? Dia memang kena tunggu sampai haid yang seterusnya. Ini pendapat Imam Rafi'i. Maksudnya dia memang dah tahu dah. Aku ni dalam 15 hari ada 3 hari je keluar darah. Contoh, ataupun 5 hari je keluar darah. Maka dia dah tahu dah keadaan dia tu dah memang keadaan yang sebiasa berlaku ke atas badan dia, ke atas dia punya ni. Maka apa? Maka dia ni tak perlu mandi. Ini pendapat Imam Rafi'i. Pendapat Imam Ar-Rafi'i. Kerana apa? Kerana Imam Rafi'i kata dah memang tabiat dia macam tu, adah dia macam tu. Tapi wallazi rajjahahu an-Nawawi. Tapi Imam Nawawi pula dia memberatkan ataupun dia memilih pendapat yang lain. Iaitu pendapat apa? Imam Nawawi kata annahu yalzamuha ma yalzamu tahirat. Sesungguhnya bagi wanita yang walaupun adah dia macam ni, walaupun kebiasaan dia macam ni, dia kena buat apa? Dia kena juga bersuci. Kalau katakan 1 hari haid, 2 hari lepas tu tak ada darah, lepas 24 jam tak ada darah, maka dia kena mandi. Dia suci tak ada darah, kena mandi. Kalau katakan lepas 2 hari datang balik haid balik, kemudian datang balik putus darah, mandi juga. Itu pendapat Imam
An-Nawawi. Pendapat Imam Nawawi mengatakan kena suci. Betul tak? Tadi ada dua golongan kan? Ada yang buat macam Imam Rafi'i, ada yang pendapat Imam Nawawi. Betul tak? Keliru. Jadi, okey. Wa ini i'tadat inqita' ad-dam'i wa 'audihi. Walaupun kebiasaan wanita tadi, sabar, saya kita bagi tahu mana pendapat yang lebih bagus. Walaupun kebiasaan wanita ini dia terputus darah dia, kemudian datang balik darah dia dalam tempoh 15 hari. Okey? Jadi kat sini dia bagi tahu apa? Wa ra'yul mu'tamad. Dan kebanyakan ulama, jumhur ulama mengambil pendapat yang mana? Yalzimuha tu maksud dia apa? Yalzimuha tu maksud dia lazim lah, kelaziman. Lazim. Lazim. Iaitu apa yang patut, apa yang patut bagi orang yang dah datang bulan. Orang datang bulan apa yang patut bagi dia? Dia haram ni. Apa yang kalau orang dah putus haid, apa yang sepatutnya bagi dia? Itulah yalzimuha. Okey? Maka wal ra'yul mu'tamad, dan pendapat yang paling muktamad antara Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi ni, pendapat yang paling muktamad adalah pendapat siapa? Pendapat Imam An-Nawawi. Pendapat Imam Nawawi yang paling selamat, paling muktamad adalah pendapat Imam Nawawi. Jadi siapa yang ikut pendapat Imam Rafi'i tu bolehlah cuba ambil pula pendapat Imam An-Nawawi. Ambil pendapat. Kenapa pendapat Imam Nawawi ni paling muktamad sekali? Huwa ma sahhahahu An-Nawawi, iaitu apa? Yang lebih baik kita ambil pendapat Imam Nawawi. Kerana apa? Kerana lebih selamat ibadah. Lebih selamat. Sebab ibadah fardu ni kena berjaga-jaga, kena hati-hati kan. Maka sebab itulah pendapat Imam Nawawi ini lebih sahih dan lebih bagus diamalkan. Tapi kalau katakan, ya Allah ustazah, saya ni kalau haid lah, ya Allah, saya ni haid ni badan saya sakit-sakit. Sebab apa? Sebab datang bulan, lepas tu suci, datang bulan suci. Maka dia boleh mengambil pendapat Imam Ar-Rafi'i. Boleh. Dia kata apa dalam kitab ni, bagi tahu ya juzul al-amal fi haqqin nafsi. Dia bolehlah nak amal. Bolehlah dia nak beramal untuk apa? Untuk diri dia sendiri. Cukuplah. Untuk diri dia sendiri cukuplah. Diri dia sendiri. Okey? Maksudnya kalau hari ni ada orang datang kat dia tanya, ustazah, saya ni haid macam ni, kemudian saya suci, kemudian datang haid. Apa pendapat yang kena keluarkan? Ambil pendapat Imam An-Nawawi. Dibolehkan Imam Rafi'i itu, tapi pendapat yang selepas ada mudarat ataupun dia sakit. Biasa wanita-wanita datang period ni kadang-kadang ada sakit belakang. Ada sakit belakang, dia tak larat sangat. Jadi dia nak kena suci, betul mandi, maka membebankan dia. Maka apa? Maka kat sinilah ada kemudahan bagi orang Islam. Nampak? Keringanan kat sini, bukan Islam tu kita ringankan, tapi kat sini ada keringanan bagi wanita tadi. Dia ada sakit kepala, sakit perut, dia hormon pun tak menentu, dia rasa nak marah, dia rasa stres, dia macam-macam lah perasaan dia. Maka apa? Maka dia dibolehkan untuk ambil pendapat Imam Ar-Rafi'i. Jelas dia boleh ambil pendapat Imam Ar-Rafi'i. Jadi pendapat Imam Rafi'i ini bukannya tak boleh pakai, boleh. Tapi yang terbaik sekali adalah apa? Kamu ambillah pendapat Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab pendapat Imam Nawawi ni lebih asah, lebih sahih, lebih benar dan lebih jelas lagi. Jelas lagi. Lebih dekat pada takwa. Kan? Sebab ni ibadah, berkaitan ibadah. Kalau katakan ibadah tak solat tu dosa besar kan. Jadi apa? Jadi kita ambillah pendapat yang mu'tamad, yang selamat, yang paling dekat dengan takwa. Okey, walakin yajuzul al-amal fi haqqin nafsi bi ra'yi Rafi'i fi hadhihi al-mas'alah. Dalam kitab ni bagi tahu apa? Yajuz, dibolehkan kamu untuk beramal untuk apa? Cukuplah untuk diri kamu sendiri. Kalau hari ni orang tanya kat kamu permasalahan, kamu kena cakap apa? Permasalahan Imam, kamu kena ikut pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi, bukan Imam Ar-Rafi'i. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi ni lebih asah dan lebih mu'tamad. Okey, jelas Jelas bahagian ni? Jelas bahagian kedua dalam bab ketiga. Okey, insya-Allah jelas.
Okey. Nasihat pesan kat saya pasang pakai apa? Pakai nasihat dia belikan saya ahli majlis lah. Dia bagi saya selain daripada laptop ada apa speaker ke apa? Ya, speaker. Tapi saya tak sempat pakai sebab saya tak reti nak pasang. Nanti saya suruh Nina pasangkan. Sebab tadi saya tak bawa laptop pergi office. Jadi mikrofon. Saya tak bawa laptop pergi office. Jadi tak apalah insya-Allah Jazakumullah khairal jazak, masya-Allah masya-Allah. Moga semua ni kita khidmat untuk agama ni Allah SWT gandakan gandakan semuanya untuk kalian. Allah SWT bagi agama, faham agama insya-Allah insya-Allah, amin Allahumma amin. Baik, insya-Allah boleh sambung. Nanti soalan, saya akan buka soalan, korang jangan risau. Soalan saya akan buka, okey? Apa-apa saja soalan, okey, dia macam ni. Cara korang nak supaya korang jelas. Apa saja soalan, korang simpan, okey? Kenapa soalan simpan sendiri. Okey, tunggu saya buka soalan. Okey? Bila saya buka soalan, tanyalah. InsyaAllah saya akan bantu sampai kalian faham insyaAllah. Sebenarnya soalan ni bagus. Soalan ni bagus sebab apa? Bila ada soalan, orang lain akan faham, lebih faham. Jadi saya suka nak menjawab soalan. Jadi okey, tapi kita tengah belajar sebab kita nak kena kejar sikit kan. Okey, baik, sambung boleh? Boleh sambung? Okey, angkat tangan kalau boleh sambung. Saya tengok sikit. Masya-Allah, masya-Allah. Okey. Masya-Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Baik. Kita sambung yang ketiga, yang ketiga bab yang ketiga dari pelajaran yang ketiga. Iaitu apa? Tanda wanita ini suci daripada haid. Dengar. Tanda suci daripada haid. Bila manakah satu orang wanita ni dia suci daripada haid? Bila mana? Okey, baik, kita masuk. Alamatun inqita'il haidhi wal husuli fi tuhri. Alamah, tanda terputusnya satu orang wanita ni, terputusnya itu suci lah. Tanda dia datang suci tu iaitu dia terputus, iaitu apa? Tanda satu orang wanita ini dia telah terputus haid dan juga telah sampai waktu suci. Tanda dia telah terputus haid dan sampai kepada waktu suci. Dah masuk waktu suci pula sekarang. Dah masuk waktu suci. Allahu Akbar. Maka alamatun inqita'il haidhi wal husuli fi tuhri. Husuli ni maksud dia, terjemahan dia sampai. Fi tuhri, sampai pada waktu suci. Sampai pada waktu suci. Iaitu bagaimana? Ayyang qati'a khurujud dami was sufrati wal kudrah. Bilakah satu orang wanita suci? Tadi ramai tanya. Ustazah, macam mana? Sebab tu soalan haid kita kena simpan bila habis majlis. Sebab apa? Sebab ini kita mesti masuk. Jadi pengarang, penulis kitab, dia pasti memahami setiap permasalahan pelajar, kan? Jadi dia akan syarahkan. Jadi bilakah, tadi ada tanya, Ustazah macam mana kalau saya ni tak kuning lagi suci hijau? Okey. Jadi kita nak baca kat sini. Ayyan qati'a khuruj dami was sufrati wal kudrah. Jadi bilakah satu orang wanita ini dia suci? Bila satu orang wanita ni suci? Bila dia apa? Yang qati'u, bila dia terputusnya apa? Khuruj dami, terputusnya keluar darah. Maksudnya dia suci lah, dah tak ada darah. Darah ni berbentuk apa? Berbentuk darah. Satu, berbentuk darah. Kedua, berbentuk apa? Berbentuk lendiran kuning. Ini dikira dalam tak suci lagi juga. Ketiga apa? Ketiga, berbentuk kudrah. Kudrah tu berwarna kudrah tu warna dia apa? Tulis kat situ keruh. Kadang-kadang tak kuning tapi dia ada keruh-keruh sikit lah. Betul tak? Kadang-kadang tak kuning tapi kadang-kadang dia keruh. Jadi kalau katakan dia keruh, dia ada warna kuning, maka ini apa? Dia masih lagi dalam tempoh haid. Okey? Sufrati tu kuning. Sufrati kuning, kudrati keruh. Masih lagi dalam tempoh haid. Boleh ulang. Okey. Sorry saya sandal, saya sakit belakang. Tak tahulah, lately ni badan saya sakit. Sakit belakang. Saya sebenarnya tak suka bersandar tapi itulah. Saya minta maaf kalau kurang adab ke Okey. Baik. Ustazah saya tak pernah sandar. Ustazah saya tak pernah sandar. Ustazah saya kalau mengajar, saya malulah sikit, ya Allah, malu sikit yang kurang. Jadi
InsyaAllah nanti saya bekam semula saya buat insyaAllah dalam proses juga. Doa-doa kalau ada masa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baik. Baik, satu orang wanita ni bila mana dia ini telah terputusnya daripada dia telah terputus daripada dia darah, sama ada darah ataupun warna kuning ataupun apa ataupun warna keruh. Jadi kalau dah terputus tiga ni maka apa? Maka dia sucilah. Sucilah, dah tak ada warna kuning, tak ada coklat, tak ada keruh, dah tak ada, maka apa? Maka suci. Dia hukum suci. Wa sawa'un kharajat rutubatun bayda'un am lam takhruj. Sama ada nak bagi tahu macam mana nak bagi tahu kamu ni dah suci, iaitu apa? Iaitu sama ada keluar rutubah. Rutubah tu lendiran ataupun cairan. Bayda warna putih. Kadang-kadang orang perempuan ni dia dah suci, dia terus datang keputihan. Dia datang keputihan. Betul tak? Dia datang keputihan. Jadi keputihan ni, keputihan tu warna putih, betul? Jadi dia ingat dia suci dengan datang keputihan. Jadi yang kita ni bagi tahu sama ada keluar lendiran putih ataupun dia tak keluar. Kalau katakan hilangnya warna keruh, warna coklat, warna darah, warna kuning, hilangnya, terputus, maka apa? Maka kamu suci. Maka sucilah, dah suci dah. Mandilah, pergilah solat, baca Quran, kan? Berjimat, semua dah boleh. Okey? Okey? Jadi suci ni adalah, kalau katakan suci tadi bukannya tak ada darah je, semua hilang semua. Hilang semua. Bukannya tak ada darah je, hilang kuning, hilang warna keruh, hilang semua. Maka apa? Maka dia ini dikira suci. Seperti mana waqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi anha annaha qalat lin-nisa la ta'jalna hatta tarayna al-qassat al-bayda. Seperti mana telah datang hadis yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana disebutkan dalam Sahih Bukhari, iaitu apa? Annaha qalat lin-nisa, Sayyidah Aisyah dia bagi tahu dekat para wanita, iaitu satu orang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah bawa apa? Bawa kapas. Dan Aisyah, ni aku dah suci ke belum? Kan? Dah suci ke belum? Aku dah suci ke belum? Jadi Aisyah cakap apa? Aisyah cakap, la ta'jalna. Kamu wanita, kamu jangan gopoh-gopoh. Jangan gopoh-gopoh. Jangan gopoh-gopoh. Jangan gopoh-gopoh nak mandi hadas, nak cepat-cepat mandi. Jangan gopoh-gopoh. Hatta tarainal qassatal bayda, sehinggalah kalian melihat. Taraina, sehinggalah kalian melihat al-qassatal bayda, kalian melihat kapas tadi dah bertukar warna putih. Kalau kapas yang kalian celik dekat bahagian situ dah bertukar warna putih, maka sucilah. Maka sucilah. Suci dah. Tapi kalau katakan selagi tak putih ataupun selagi tak terputus darah, sama ada keluar darah kuning ke darah. Maksudnya darah ni bukan tiba-tiba keluar kekuningan tu darah. Tidak. Maksudnya kamu sekarang ni tengah haid. Okey? Kan ada darah warna kuning. Astaghfirullahalazim. Sekarang ni cerita dia, kita tengah haid. Okey? Tengah haid datang darah hitam, merah, biru, hijau, semua warna darah. Kemudian di hujung-hujung dia tu, contohnya kita ni haid berapa lama? 7 hari lah, ambil 7 hari. Biasa wanita 7 hari. Hujung-hujung tu, nak dekat suci tu, dia keliru. Dah suci ke belum? Itu. Jadi kalau kat sini, dalam kitab bagi tahu apa? Kalau keluar warna kuning, warna keruh, warna coklat, warna-warna yang kesan-kesan daripada darah haid tadi, kamu masih haid lagi. Sayyidah Aisyah cakap apa? Kamu tunggulah sampai putih betul-betul. Jadi dalam kitab bagi tahu, putih tu bukan bermaksud kamu keluar lendiran putih. Maksudnya kena tunggu pula. Bila nak keluar keputihan ni? Tak payahlah.
Dah terputus tu maksudnya apa? Kamu tengok dah kering, dah tak ada apa dah. Sama ada keluar lendir putih ataupun tak keluar, maka kamu ni dikira suci. Mandilah. Pergilah mandi hadas. Okey? Okey? Mustahil lah tiba-tiba keluar kuning. Ni saya masuk toilet kuning dah darah haid. Bukan. Darah haid tu mula dengan darah. Okey? Darah haid tu mula dengan darah. Ini cerita hujung-hujung. Okey? Hujung-hujung. Okey. Wa ma'na al-hadis. Okey? Wa ma'na al-hadis. Dari makna daripada hadis ni, anna kunna la tadhkurna hatta tarayna al-qutnatil kaljus fil bayad laisa 'alaiha syai' min asarid dam. Okey? Makna hadis ni iaitu kamu ni para wanita, Sayyidah Aisyah cakap dekat kamu para wanita, wahai kamu para wanita, kamu ni tak suci lagi. Kamu ni tak suci lagi. Tadi ada yang kata selama ni saya mandi hadas, saya ingatkan dah suci. Astaghfirullahalazim. Sebab tu kena haid ni penting. Haid ni kena belajar penting. Fardu ain. Jadi apa, kamu ni para wanita, kamu ni jangan gopoh-gopoh. Sebab apa, kamu tak suci lagi. Kamu ni belum suci lagi. Sehinggalah apa? Sehinggalah kamu ni tarainal qutnah kal hajis. Kamu tengok dekat kamu calik dekat bahagian kemaluan tu, bahagian keluar darah tu, kamu tengok apa? Kamu tengok dia cotton tadi, dia punya kapas tadi warna dia putih macam kapas. Putih macam kapur. Putih kapur. Okey? Putih macam kapur dekat kapas tadi, laisa 'alaiha syai', dan tak ada apa-apa. Okey, tak ada apa-apa, laisa 'alaiha syai', tak ada apa-apa daripada asarid dam. Asarid dam ni kita dah belajar dah. Apa asarid dam? Iaitu warna kuning. Okey, warna coklat, warna keruh. Ini kita panggil asarid dam, kesan daripada darah. Tak ada warna kuning, tak ada warna coklat, tak ada warna keruh, maka apa? Maka kamu ini telah suci. Kalau katakan masih ada lagi, kamu ni belum suci lagi, kamu sabar dulu. Tunggu dulu 1 hari, tunggu dulu. Sampai apa? Sampai betul-betul putih. Jelas Jelas, insyaAllah kita nak masuk ke bahagian seterusnya. Okey. Jangan takut korek. Cuma janganlah korek dan dalam. Sangat tak payah. Zahir je. Okey. Pipi kemaluan yang zahir je. Tak perlu jolok-jolok kat dalam. Jangan. Janganlah jolok-jolok kat dalam. Kita ambil je, masukkan kapas sikit dekat zahir yang kecil tu, bahagian ruang depan tu. Celit. Okey. Tak perlu jolok-jolok. Janganlah. Jangan jolok-jolok. Sebab apa? Jolok-jolok ni dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi was-was. Jadi siapa yang suka jolok-jolok kat dalam ni, takut tak suci kan, dia jadi was-was. Allah SWT jadikan kita punya bahagian ruang kemaluan kita ni dah memang sempurna. Dah memang sempurna. Maksud sempurna tu apa? Dia akan hygiene. Dia akan keluarkan balik apa sahaja kotoran dekat dalam. Jangan risau. Hatta ada orang kata apa, dia bersama dengan suami, dia pergi korek ke dalam, masuk dari ke dalam ni, korek masuk dalam, nak keluarkan semua-semua. Tak payah, dia akan keluar sendiri. Dia akan hygiene sendiri. Jadi kalau kita korek ni, percayalah dia akan apa? Dia akan susah nak keluar sendiri. Sebab apa? Kita dah biasa korek. Dia akan susah nak keluar sendiri. Jadi biarkan je dia keluar sendiri. Kita apa? Kita just sucikan dekat luar je. Sucikan dekat, tak adalah luar sangat. Maksudnya dekat bahagian kemaluan tu, dekat pipi dia bahagian dalam sikit. Nanti infection. Infection pun bahaya juga. Jadi tak perlu. Dulu saya pernah ingat orang pernah ajar kat saya waktu saya kecil lah. Orang pernah ajar kat saya, dia kata apa? Dia kata pakai sabun. Sabun, masuk kat dalam sabun ni, sabun ni kena masukkan dekat dalam tu. Dia ajar kat saya. Jadi waktu tu saya baru kahwin. Saya cakap sabun bagi suci kat dalam. Nasib baik saya tak buat. Mesti ada yang pernah buat, betul tak? Mesti ada yang pernah buat. Jangan, sebab apa? Sebab dia hilangkan semua kita punya bakteria baik. Betul kan? Yelah meruang ke apa? Meruang macam tu lah. Dia keluarkan bakteria baik. Dalam kita punya bahagian dalam ni dah ada bakteria baik. Yang mana bakteria baik ni dia akan supaya kita tak infection. Jadi dia dah jaga dah. Allah SWT jadikan kita punya bahagian dalam kemaluan kita ni memang dah sempurna. Subhanallah. Jadi apa? Jadi kita bersihkan kat luar je. Bersihkan dekat luar je. Jangan korek-korek. Jadi kalau katakan kalian ni bersuci,
kita ni puasa, ada banyak-banyak perempuan dia berpuasa, dia dah biasa korek-korek, dia puasa dikorek juga kat dalam. Batal puasa. Batal puasa. Kemudian kena dia seolah apa? Masukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Kan? Batal puasa. Jadi apa? Jadi kita kena jaga bahagian tu. Jangan korek-korek sebab satu ni apa yang menyebabkan kita ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi kita was-was. Jadi was-was ni penyakit yang kesian. Saya kasihan, saya tengok kakak ipar saya was-was teruk belajar tinggi, belajar alimah tinggi jadi was-was. Jadi kita belajar ni sebab apa? Kita yakin je cukuplah. Itu kaedah dia. Kamu yakin bersih, kamu bersihkan betul-betul, kamu bersihkan, insya-Allah dah bersih dah, insya-Allah bersih dah. Jangan biar syaitan masuk dalam diri kita. Syaitan bagi was-was. Was-was ni bahaya. Was-was ni jadi malas nak ibadah. Dia was-was. Okey? Jadi jelas Maksudnya keputihan putih tu bukan termasuk tak? Tak termasuk. Dia sekarang dia cakap apa warna? Keputihan putih tu maksudnya apa? Kamu dah bersih lah. Kalau ada warna keputihan tadi tu warna kuning kan, kekuningan ataupun dekat dalam lendir tu masih ada lagi geladak-geladak kan, maka itu masih lagi haid. Sungguhlah sikit tunggulah lama sikit insya-Allah jadi istinja ni kena berhati-hati juga. Jangan bagi syaitan senang masuk dalam kita punya ni. Penyakit was-was, seksa. Berdoa penyakit was-was ni kita kena lawan. Penyakit was-was tak ada orang lain boleh bantu. Jadi nanti insya-Allah kita belajar dalam fiqh, kita belajar tentang penyakit was-was ni. Kesian kesian penyakit was-was ni. Okey. Jadi insya-Allah kita boleh masuk ke dalam bahagian yang keempat insya-Allah. Okey? Okey. Bahagian yang keempat dalam pelajaran yang ketiga. Bahagian keempat dan pelajaran yang ketiga iaitu apa? Tadi suci, tanda suci daripada haid. Yang ni kita nak masuk apa? Suci antara dua haid. Suci antara dua haid. Haid pertama, haid kedua. Tengah-tengah ni suci. Tengah-tengah ni suci. Haid pertama, haid kedua, tengah-tengah ni suci. Okey, tengah-tengah ni suci. Jadi kita nak cerita kita nak cerita bagaimana suci antara dua haid pertama dengan haid kedua. Jelas okey. Jadi aqallu tuhri bainal haidatain. Sekurang-kurang suci bagi dua haid berapa? Berapa sekurang-kurang suci antara dua haid? Nak masuk haid pertama ke haid kedua? Sekurang-kurang? Pandai, masya-Allah, bagus. Tanya ibu-ibu. 15 hari. Okey? 15 hari. 15 hari sekurang-kurang suci. Okey? Jadi itu kaedah. Itu kaedah sekurang-kurang suci bagi dua haid adalah 15 hari. Okey. 15 yauman. 15 hari. Li'annahu idza kana aktsarul haid 15 yauman lazima an yakuna aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman. Okey. Kerana apa? Li'annahu kerana sesungguhnya sebanyak-banyak haid. Okey, sebanyak-banyak haid berapa? Sebanyak-banyak haid berapa? Bukan sekurang-kurang, sebanyak-banyak. 15 hari juga. Kaedah dia ingat macam ni je. Sebanyak-banyak haid 15 hari, sebanyak-banyak suci, sebanyak-banyak suci tak kira, sekurang-kurang suci 15 hari. Ingat tu. Haid sebanyak-banyaknya 15 hari, suci sekurang-kurang suci 15 hari. Itu je. Ingat tu je kaedah dia. Sekurang-kurang ni, sebanyak-banyaknya. Okey, jangan tertukar tau. Jadi sebanyak-banyak sebanyak-banyak haid itu adalah 15 hari. Okey. Jadi begitulah juga lazimnya sekurang-kurang suci itu antara dua haid itu adalah 15 hari. Kena 15 hari. Sekurang-kurang suci mestilah 15 hari. Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua ghalibut tuhri bainal haidatain. Pertama sekali sekurang-kurang suci. Yang kedua kebiasaan suci. Saya tanya kat sini kebiasaan korang suci berapa? Kebiasaan korang suci berapa? Suci. Suci, bukannya haid, suci.
Okey? Macam-macam. Ada yang kata kebiasaan 2 bulan suci. Ada yang kata paling kurang berapa? Biasanya mesti 20 lebih lah. Ada yang 15 hari. 15 hari tu ada juga 15 hari. Dia 15 hari terus datang haid. 15 hari datang haid. Ada juga yang macam tu. 23, 24 ni ada kebiasaan wanita. Yang mana wanita yang haid 7 hari, yang kebiasaan haid 7 hari, dia pun kebiasaan dia kitaran 23 hari lah dia suci. Kebiasaan ni, kita cerita kebiasaan. Jadi, ghalibut tuhri bainal haidatain, iaitu apa? Baca kat situ, matan kat situ, baqi syahri ba'da ghalibil haid. Iaitu, baki daripada kebiasaan kamu datang apa haid. Kamu datang haid. Contoh dah 1 bulan ada berapa hari? Ada 30 hari ada 30 hari. Kita buat pen sikit bagi korang nampak. Okey. Okey. Kalau contohkan satu orang wanita ni dia biasa datang haid berapa? Dia biasa datang haid 7 hari. 7 hari. Contoh 7 hari. Dia datang haid dia datang haid 7 hari. Kita ambil ni sampai 7 hari 7 hari dia datang haid. Okey? Jadi dalam 1 bulan baki daripada 7 hari ni ada berapa baki? Ada berapa baki? Kalau 7 hari dia datang haid. Ada berapa baki? 23. Jadi kat sini dia tanya ghalibut tuhri bainal haidatain. Kebiasaan suci di antara 2 haid ni kebiasaan kebiasaan suci antara 2 haid itu adalah apa? Baki daripada bulan yang kamu biasa haid. Baki daripada bulan yang kamu biasa haid. Tak kisahlah. Ada orang 2 bulan, tak ada. Tak ada tempoh selama-lama suci, tak ada. Ada orang 2 tahun, menyusu 2 tahun, tak datang haid. Selama menyusu, ada tak kat sini? Selama dia menyusu, dia tak datang haid. Ada tak? Ramai untunglah. Untunglah. Saya habis je nifas suci 15 hari, sharp period. Period terus. Sebab tu Al-Fatih dengan Al-Batu 1 tahun je jarak. Fatih dengan Batu setahun je jarak. Dia jadi apa? Ni fully breastfeeding juga. Ada tak macam saya? Ada kan? Ramai juga. Dia ada kebiasaan wanita untung. Siapa yang dia tak datang haid ni bagi kita lah, bagi saya lah. Mungkin orang lain dia rasa tak untung, bagi saya Masya Allah untungnya kan. Tak payah makan perancang ke, tak payah merancang. Jadi untunglah. Sebab apa? Sebab selagi mana tak datang haid ni kebiasaan wanita, selagi mana tak datang haid, maka apa? Maka dia tak lahir lagi, telur dia tu tak lahir. Telur dia nak haid, hamil tu tak lahir lagi. Dia tak ada. Jadi untung sebab dapat lakukan ibadah, Masya Allah. Masya Allah. Biasalah ada anak. Ada anak macam ni. Saya 4 orang anak, 4, 5 lah. 1 orang keguguran kan. 5, nifas 40 hari, kemudian suci 2 minggu, kemudian apa? Kemudian Masya Allah, terus datang haid. Terus datang haid. Hilang proses balik. Sama ada yang sama macam saya, Insya Allah. Jadi, yelah. InsyaAllah. Jadi itu kebiasaan wanita kebiasaan wanita. Ada yang datang haid, tak datang haid langsung kan. Jadi tak ada apa? Tak ada tempoh sepanjang-panjang suci, tak ada. Ada yang 5 tahun tak datang haid. Biasa. Benda tu apa? Tak ada dalam hukum. Okey. Seterusnya wala hadda li aktsari tuhri minal haid. Yang ketiga kat situ apa? Tak ada had tak ada had bagi apa? Bagi sebanyak-banyak suci daripada haid. Tak ada had. Tak apa, tak datang haid pun tak apa. Sebab apa? Bukannya semestinya hamil tu kena ada haid, tak. Tak ada. Dan tak ada had li aksari tuhri minal haid, tak ada had bagi seorang wanita itu dia memiliki sebanyak-banyak suci daripada haid. Tak ada. Tidak ada. Okey. Faqad la tahidul mar'atu fi umriha illa marrah wa qad la tahidu aslan. Kadang-kadang satu orang wanita, kadang-kadang faqad tu
kadang-kadang la tahidul mar'ah, satu orang wanita ni dia memang tak datang haid seumur hidup dia. Siapa? Siapa wanita yang Allah SWT karamah? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tak datang haid. Tapi ada je wanita-wanita lain. Jadi jangan rasa pelik. Jangan rasa pelik kalau apa? Kalau tiba-tiba anak kita tak datang haid. Tak ada. Sebab apa? Dalam kaedah haid dan kaedah fiqh, tidak ada benda tu biasa, benda tu boleh berlaku. Jadi benda tu apa? Benda tu boleh berlaku. Ini kita cerita kaedah haid, kaedah fiqh. Boleh berlaku. Jadi biasa wanita ni kalau ada yang dia tak datang haid tu, benda tu apa? Benda tu mungkin kebiasaan yang berlaku pada wanita. Jadi dalam kaedah fiqh ni dia tak ada apa-apa isu pun. Mungkinlah kalau kaedah kedoktoran tu mungkinlah. Kaedah kedoktoran tu mungkinlah. Tapi kalau kaedah fiqh tak ada. Tak ada isu apa pun. Tak ada isu apa pun. Jadi mungkin juga kadang-kadang wanita ni dia tak datang haid sepanjang umur hidup dia. Saya punya kawan dia tak pernah datang haid. Waktu saya kecil, saya tak datang haid lagi lah. Saya datang haid umur 13. Saya tengok dia dah umur, saya waktu 10 tahun, kakak tu, dia dah umur 17 tahun. Semua orang ada haid. Dia seorang je tak ada haid. Jadi dia sampai sekarang saya dengar dia dah ada anak ramai dah tapi tak pernah datang haid. Sekarang mungkin dah datang lah. Sekarang mungkin dah datang dah. Tapi dulu dia tak ada haid. Dia kahwin pun dia tak ada haid. Tapi ada anak. Tapi dia ada anak. Subhanallah. Dia tak pernah ni. Jadi apa? Dia ada anak. Sebab apa? Sebab Allah SWT jadikan bukan semestinya dengan haid lah. Bukan semestinya dengan haid boleh hamil kan. Boleh je. Bila Allah nak bagi kun fayakun. Wa qad la tahidu aslan. Ada juga wanita yang memang dia tak pernah datang haid dan juga dia tak ada haid. Tak ada haid. Jelas Boleh kita masuk pelajaran yang kelima? Boleh kita masuk bab yang kelima? Boleh insya-Allah. Kita cuba habiskan bab ni dan insya-Allah satu malam kita akan cuba habiskan satu pelajaran. Satu malam kita akan habiskan satu pelajaran. Baik. Khamisan, yang kelima, at-tuhri bainal haid wa nifas. Tadi kita dah cerita suci tanda haid. Okey, tanda-tanda haid, bagaimana tanda haid? Kita dah belajar. Dan kemudian kita dah belajar juga suci antara dua haid. Sekarang ni kita nak belajar apa? Suci antara haid dan juga nifas. Suci antara haid dan juga nifas. Tak apa, korang mesti tak faham, saya tengah masalahan. Ada tak wanita yang hamil dia datang haid? Kita dah belajar sebelum ni. Saya tanya, ada tak wanita yang hamil datang haid? Ada kita belajar. Wanita yang hamil boleh datang haid tak? Boleh. Ada. Okey, kalau katakan dia datang haid, kemudian dia beranak. Dia datang haid, kemudian 2-3 hari lepas tu dia beranak. Jadi apa? Haid dia bergabung dengan nifas. Haid dia bergabung dengan nifas. Ada tak masalah ni berlaku? Ada masalah ni berlaku. Sekarang inilah kita nak belajar. Okey? At-tuhri bainal haid wa nifas. Suci daripada haid dan juga nifas. Qad qaddamna sabiqan anna al-azhara min aqwali imamina asy-Syafi'i anna al-hamil tahid. Setelah kita belajar sebelum ni, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya sesungguhnya wanita yang hamil itu boleh didatangi haid. Dia boleh haid. Wanita yang hamil dia boleh datang haid. Wabitali dan seterusnya, nak syarah kat bawah dia. Masalah kat sini apa? Falaisa hunaka aqallu lituhri bainal haid wa nifas. Dalam masalah ini, dalam masalah tempoh suci, sekarang nak belajar tempoh suci antara haid dan juga nifas. Dalam masalah tempoh suci dan juga nifas, dalam masalah tempoh suci dan juga nifas ni, kat sini ada apa? Falaisa hunaka, tidak ada di sana aqallu lituhri bainal haid wa nifas. Tak ada apa? Tak ada sekurang-kurang tempoh suci antara haid dan nifas. Tak ada.
Okey? Bal. Okey, dengar dulu bal qad la yakunu bainahuma tuhrin. Bahkan ada apa? Yakunu antara duanya ada antara duanya suci. Suci. Kama law ra'at hamil. Kalaulah seperti mana satu orang wanita yang hamil. Satu orang wanita yang hamil adatuha khamsah. Biasanya dia apa? Dia datang bulan 5 hari. Datang haid 5 hari. Okey? Dia datang haid 5 hari. Dia tengah apa? Dia tengah mengandung 1 hingga 10 bulan katakanlah. Tiba-tiba bulan keempat ataupun memang daripada bulan pertama dia datang haid. Sama je datang haid tapi dia hamil. Kawan saya Kak Tarim. Tapi subhanallah dah bercerai dah suami isteri tu, na'udzubillah min zalik. Saya teringatlah sebab apa? Sebab diorang ni waktu tu saya baru mengandung lah. Saya tengok diorang ni pasangan, masya-Allah. Isteri dia ni hamil dah 8 bulan, perut besar. Dia kata apa? Dia gemuk. Kita pun jumpa dia, kita cakap dia berisi. Dia tak tahu dia hamil. Sebab apa? Sebab dia haid. Dia datang haid sampai 8 bulan. Masya-Allah, kan? Masya-Allah, haid dia datang sampai 8 bulan. Dia kata dia berisi. Dia memang tak tahu, na'udzubillah, dia memang tak tahu dia hamil. Wih, seronok kan? Dia tak tahu dia hamil. Saya pun teringinlah juga macam tu. Maksudnya apa? Sebab apa? Saya ni, pengalaman saya tak tahu saya hamil. Contoh 4 bulan saya tahu. 4 bulan saya sihat. Tiba tahu je saya, genap je saya hamil, terus lembik selembik-lembik ni. Tak boleh. Masuk pinggan pun tak boleh. Itu saya. Jadi saya pun teringin juga, tak boleh tahu hamil. Kan? Tiba-tiba je dah beranak. Oh, Masya Allah, tiba-tiba je beranak. Kan? Saya memang tak boleh tahu saya hamil. Cuma apa? Cuma saya ni kuat lah. Saya kuat. Saya terus bangkit lah. Tapi bangkit dalam keadaan keterpaksaan. Tapi kalau tak tahu tu, insya-Allah cergas. Cergas. Bila tahu je mengandung, subhanallah, tu kadang-kadang malas nak check. Kalau tak datang period tu malas nak check. Sebab apa? Memang dia jadi apa? Perangai. Dia perangai. Saya tak tahulah benda tu daripada mana. Daripada mana benda tu? Mungkin minda kita minda kita main kan. Jadi saya Azhara, saya tak tahu saya hamil sampai 6 bulan. 6 bulan saya tak hamil. 6 bulan saya sihat. Masuk je bulan ke-7, ke-8, tiba-tiba saya apa hal tiba-tiba terus loya. Tiba-tiba ada morning sickness. Ya Allah. Penyakit yang tak ada. Dia panggil perangai mak tang. Jadi kita dah belajar jadi satu orang wanita dia apa? Dia datang bulan. Itulah saya cerita kawan saya tu datang bulan sampai 8 bulan. Jadi dia mengandung 9 bulan lebih je. Kan? 9 bulan lebih je dia mengandung. Dia merasa mengandung tu 9 lebih. Tiba-tiba dia beranak. Tiba-tiba je dia memang ada anak. Masya-Allah. Kita orang pun tak tahu kan. Sebab dia kata dia gemuk. Jadi seperti mana yang kita tahu keadaan wanita, satu orang wanita yang dia memang biasanya dalam haid dia datang haid semasa dia hamil. Contohnya 1 hari dia datang, 1 bulan datang 5 hari. Sama, dia datang macam sama. Summa ittasalatil wiladah bi akhiriha. Sampailah dia datang haid ni sampai apa? Sampailah dia bertemu dengan bertemu dengan kelahiran. Datang haid tiba-tiba 5 hari datang haid, kemudian apa? Kemudian dia beranak. Dia datang haid tiba-tiba dia beranak. Tiba-tiba beranak. Summa ittasalatil wiladah bi akhirah. Kemudian apa? Kemudian bersambung dengan apa? Dengan kelahiran. Summa ittasalatil wiladah. Kemudian bersambung dengan kelahiran di akhirnya. Ke akhir dia tiba-tiba dia beranak. Taklah tiba-tiba, maksudnya dah sampai waktu beranak. Waktu tu dia, sebelum tu dia haid 5 hari. Okey. Fayakunu ma qabla al-wiladah haid. Maka apa? Maka jadilah seperti mana sebelum dia haid itu, sebelum dia melahirkan anak itu adalah apa? Darah istihadah. Darah istihadah. Maka jadilah sebelum dia lahirkan anak itu, sebelum dia wiladah itu, jadilah apa? Jadilah dia itu haid. Jadi haid. Selepas daripada keluar wiladah, dia panggil darah apa? Darah selepas melahirkan, dia panggil darah apa?
Darah apa? Subhanallah. Darah nifas. Masya-Allah. Wa ma ba'daha nifasan. Apa yang sebelum lahir itu dipanggil darah haid, tapi apa yang selepas lahir itu dipanggil darah nifas. Okey? Okey, ada yang tanya, saya jawab satu soalan. Darah keluar tanda tu darah haid ke? Bukan. Keluar tanda tu darah nak beranak. Kena solat sama. Okey? Kena solat. Sebab saya tengok banyak Nauzubillah min zalik. Saya harapkan tak adalah para akhwat yang dalam ni macam ni Ataupun dah tahu jangan buat dah. Lepas ni kalau beranak, lepas beranak, kalau keluar darah tu kena mandi juga. Kena mandi juga, kena solat. Kena solat. Kena solat juga. Darah tu darah panggil darah talak. Darah tu kena mandi juga. Kena solat juga. Astagfirullahaladzim. Korang tu boleh mandi. Kena solat. Kena solat. Dia panggil apa? Contraction lah. Sebelum beranak tu keluar tanda. Kan? Kena basih, kena solat. Cara dia macam mana? Okay, mungkin ada ibu-ibu tu nak hamil ni, kita bagi tahu cara dia macam mana. Cara dia macam mana adalah masuk waktu, bila dah masuk waktu, kamu apa? Kamu sakit kan memang tengah sakit. Saya lahirkan Al-Fatih, saya tengah solat Al-Fatih keluar crawling. Crawling, tahu crawling kan? Dia keluar kepala pusing tu. Kan bila dia keluar, dia dah sampai. Ini buat siapa yang belum lahirkan, saya ceritalah proses kelahiran. Dia macam ni ni kemaluan kita kan. Ni masuk kelas kelahiran sikit boleh ni kemaluan kita kemaluan kita. Dia bukannya songsang. Kepala ni dia akan pusing Bila dia keluar dia akan pusing. Dia akan pusing. Manusia keluar kepala dia sujud. Sujud. Dia proning. Dia macam pusing. Dia pusing. Dia pusing. Ini katalah kemaluan kemaluan tu dia jadi besar. Bila nak keluar tu dia pedih. Dia pelih. Dia panggil macam fire, ada api. Macam ada api. Jadi kita tengah apa? Kita tengah solat waktu tu. Saya tengah solat subuh. Kan? Saya tengah solat subuh. Jadi waktu tu solat subuh, nak sujud tu tak boleh tak boleh rukuk, tak boleh nak rukuk. Dah menggigil. Dia rasa bening je, rasa bening, rasa terbakar. Sekejap Kejap tau. Okey? Dia rasa terbakar. Jadi waktu terbakar tu, rasa terbakar tu dia apa? Dia akan proning, dia akan pusing. Jadi waktu nak pusing tu, kita nak rukuk, dah gigil lah, digigil. Digigil. Macam tu. Saya cerita real sikit lah. Kalau korang tengok saya, memang real lah. Memang macam gigi ni dah berketak. Saya tak tahulah orang berat. Saya waktu tu nak solat, saya gigil, lepas tu Abu Abdillah dekat belakang. Abu Abdillah cakap, sikit lagi, solat, sikit lagi, habiskan solat. Tapi waktu tu saya dah rasa dah panas, dia dah pusing. Dia pusing, saya rasa pusing. Dia pusing. Dia dah nak keluar dekat luar. Jadi apa, habis solat terus apa, cepat-cepat, saya tak tahu solat saya diterima ke tidak, tapi kena qada balik lah. Cepat-cepat, salam-salam, terus apa, terus buka telekung, terus apa, terus masuk dalam pool. Jadi saya beranakkan Al-Fatih tu dekat dalam pool lah, dekat office. Jadi nak bagi tahu macam ni saya nak solat pada waktu tu. Saya sakit tu dah malam. Darah dah keluar, ada selepuk. Saya waktu tu saya tengah buat kerja lagi. Saya tengah buat kerja waktu tu, tak ada, ada tim ada. Esok tu ada tim. Ada tim waktu tu duduk sekali kat situ. Saya tengah buat kerja, lepas tu apa, keluar darah sekelepuk. Abu Abdillah tidur dah. Abu Abdillah dah tidur dah. Jadi waktu tu saya nak solat tahajud kan. Saya solat tahajud, jadi saya suci ke lah. Saya bersihkan darah, solat. Macam biasa solat. Solat. Lepas tu apa? Lepas tu waktu nak masuk subuh, saya ingat saya beranak sebelum subuh ni. Tapi apa? Tapi saya beranak selepas subuh. Lepas subuh dalam pukul 6 macam tu saya beranak. Jadi saya beranak tu matahari naik sikit, saya beranak. Sebab anak-anak yang lain semua beranak sebelum subuh. Tapi Al-Fatih dia lahir lepas subuh. Dah azan subuh, dah solat subuh, solat kena solat juga. Bayangkanlah kalau keadaan pada waktu tu kita tak solat kan? Tak solat. Jadi memang kena solat. Apa keadaan pun kena solat. Jadi apa? Jadi waktu saya lahirkan Al-Fatih tu,
darah dah keluar, dah banyak, dah sekelupuk macam ni kan. Saya waktu tu saya duduk dalam toilet. Saya kalau saya nak beranak, saya tak suka tengok orang. Saya tak boleh tengok orang. Saya tak tahulah, mungkin orang lain tak boleh. Saya tak tengok, hatta laki saya pun saya tak suka tengok. Saya tak suka tengok orang. Saya macam kucing. Tahu kucing kan? Kucing bila beranak dia cari tempat kucing dia beranak dia cari tempat. Dia panggil apa? Dia panggil nesting. Dia panggil tempat menyorok. Tempat tu mesti gelap. Betul tak? Tempat tu gelap. Lepas tu tempat tu apa? Tempat tu tempat yang dia dah biasalah. Kita mesti sediakan tempat dia nak nesting, boleh nesting. Jadi saya waktu tu saya memang ada dah nesting tu ada. Saya nak beranak, saya nak gelap, saya nak sorang-sorang. Semua orang saya tak nak tengok. Saya tak nak tengok orang. Jadi macam keadaan tu waktu tu saya tak ada tempat lain lah. Saya duduk dalam toilet. Saya duduk toilet buka apa? Buka hot shower kan. Buka hot shower mandi sorang-sorang. Lepas tu bila datang je sakit tu macam tu lah. Ngerang-ngerang tu kan. Macam nak beranak tu. Dia ngerang-ngerang tu sorang-sorang lah. Sorang-sorang. Al-Fatih lahir dekat office. Dekat office ni yang korang datang tu. Office tu lah saya lahirkan dia. Jadi waktu keluar waktu saya sorang-sorang tu keluar darah, lepas tu azan subuh. Azan subuh tu apabila bangun pergi masjid, lepas tu waktu tu boleh pergi sembahyang masjid lagi kan. Apabila bangun pergi masjid, dia cakap apa, balik nak beranak dah kot kan, nak beranak. Jadi apabila cakap mungkin kena ni apa, kena solat dulu sebab dah dekat, dah lewat dah, nak dekat habis waktu solat dah. Saya solat lah 6 lebih kan. Lebih masuk apa, masuk ambil wudu kan, gigil lah ambil wudu ni kan, ambil wudu gigil, tapi kena solat juga, sucikan darah tu, tapi darah tu keluarlah pakai pad pakai pad. Jadi apabila tolonglah waktu tu pakai pad, lepas tu kena solat juga kena solat juga. Jadi itulah antara cerita-cerita. Nanti insya-Allah kita buat cerita kelahiran insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Kuatnya bersalin sendiri. Saya takut orang. Saya takut orang. Suami saya pun saya tak nak, apalagi orang. Okey. Jadi, yang seterusnya adalah seorang wanita ni dia mesti apa? Dia mesti kalau datang bulan, dia sambunglah darah wiladah, darah nifas itu bersambung dengan darah haid. Jadi kat sini apa permasalahan? Jadi saya ni nak mandi, saya nak mandi 2 kali ke? Tak, mandi sekali je. Mandi sekali je. Mandi lepas apa? Lepas habis darah nifas. Habis darah nifas tu mandi sekali je lah. Sebab apa? Dikira darah haid tadi tu, dikira masuk sekali dalam darah nifas tadi. Okey. Baik, kita habiskan sikit lagi nombor 6. Okey. Nombor 6. Nombor 6 pelajaran yang ke-6 daripada bab yang ke-6 dari pelajaran ketiga. Okey. At-tuhri bainan nifas wal haid. Tadi kita belajar suci di antara haid dan juga nifas. Satu orang wanita dia datang haid, kemudian didatangi selepas haid tu apa? Nifas. Ini pula nak cerita satu orang wanita dia dah datang nifas. Antara nifas dan juga haid. Nak masuk nifas ni, nak masuk ke dalam haid. Nak masuk ke dalam haid pula. Macam mana? Macam mana satu orang wanita ni dia nak suci di antara nifas tadi, beranak tadi kita cerita seorang wanita ada nifas. Dia beranak tadi nak bertemu dengan haid. Ada 2 keadaan. Okey? 2 keadaan. Lahu halan, dua keadaan. Ada 2 keadaan bagi satu orang wanita yang dia nak suci daripada nifas dan juga haid. Okey, suci di antara nifas dan juga haid. Maksudnya dia datang nifas, nak bertemu haid ni kat sisi tengah-tengah ni ada suci. Jadi macam mana? Ada 2 keadaan. Okey? Keadaan pertama. Keadaan pertama, an yatra'a qabla bulughi akthar an-nifas wa huwa 60 yawman. Fayushtaratu an yablugha 15 yawman bilayaliha. Mithaluhu ra'at nufasa'u 10 ayyami daman ثم انقطع 15 يوما ثم جاء دم فهذا الدم الأخير haid. Okey. Satu orang wanita apabila datang haid, dia datang haid. Okey. Selepas apa? Dia datang haid selepas sampai tempoh dia sebanyak-banyak nifas. Ini cerita satu orang wanita dia datang tempoh nifas. Okey, sebanyak nifas tempoh yang paling banyak bagi nifas berapa? 60 hari. Bagus. Okey. 60 hari. Tempoh paling lama bagi nifas adalah 60 hari. Kita nak cerita satu orang wanita ni dia boleh bertemu haid dalam tempoh dia sebanyak-banyak nifas. Okey? Jadi kat sini ada tak ibu-ibu yang nifas 60 hari? Ada tak? 60 hari, subhanallah, 60 hari.
Masya Allah. Banyak Banyak. 60 hari. Okey. Ada juga yang 40 hari. Siapa yang 40 hari? 40 hari ni kebiasaan lah. Ramai 40 hari. Betul tak? 40 hari. 40 hari. 40 hari. Ada tak yang kurang daripada 40 hari? Ada tak yang kurang? Ada tak yang kurang? Ada tak 30 ke 20 ke? Ada tak? Ada tak? Saya tak pernah kurang. Mesti 40. Mesti 41, 42, 43. Mesti 40 hari ke atas. Okey? Jadi apa? Jadi, Caesar kurang Subhanallah. Masya Allah. 14 hari, 8 hari. Sebab tu ada masalah saya tak tahu. Saya tak tahu kalau Caesar ni dia kurang. Masya Allah hebat Allah SWT. Jadi ini kita nak bagi tahu syarah macam mana dia nak bertemu dengan haid. Nifas dia nak bertemu dengan haid. Masya Allah. Kalau Caesar dia jadikan darah tu kurang lah. Masya Allah. Apa? Okay. Caesar tu apa? Caesar tu kelahiran secara pembedahan kan. Ada yang Caesar 60 hari juga. Masya Allah. Ada yang Caesar 60 hari, ada 40 hari. Ikutlah orang Ada juga yang kelahiran normal 8 hari, 10 hari ada. Ada. Sebab apa nak datangkan masalah dia? Datangkan masalah dia. Okey, masalah dia lah apa? Satu orang wanita, misaluhu, wahwa situna yauman, iaitu sebanyak-banyak nifas tadi adalah apa? 60 hari. Sekurang-kurang nifas berapa? Ingat tak sekurang-kurang nifas berapa? Sekurang-kurang nifas berapa? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak. Lahzah, sedetik. Sedetik. Itu sekurang-kurang nifas. Sekurang-kurang nifas berapa? Sedetik. Jadi kita ingat, sekurang-kurang nifas dia punya kaedah. Kita kena ingat kaedah dia. Sekurang-kurang nifas sedetik, sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari. Itu kaedah dia. Fayashtaratu an yablugha 15 yawman bila laliha. Kalau satu orang wanita ni, dia dalam tempoh 60 hari. Dalam tempoh 60 hari, dia datang bulan sedetik. Dia datang nifas. Nifas dia beranak keluar apa? Keluar nifas sedetik. Sedetik je. Sedetik tu satu masa je lah. Dot ke satu masa je lah. Maksudnya, lepas wiladah, lepas wiladah, beranak, keluar darah. Betul tak? Keluar darah. Jadi darah tu darah nifas. Jadi mesti ada darah nifas walaupun sedetik. Mesti ada. Sebab apa? Sayyidah Fatimah sendiri pun tak pernah datang haid. Dia ada darah nifas sedetik. Ada. Ada. Jadi sebab tu wanita lepas beranak mesti keluar darah. Mesti keluar darah. Walaupun lahzah. Walaupun sedetik. Walaupun sedetik. Jadi kalau katakan dia keluar darah sedetik. Kita tengok kita tengok kat sini. Kita tengok pen kita. Mana pen kita? Dia keluar darah, dia keluar darah sekurang-kurang dia keluar darah tu adalah apa? Adalah sedetik. Sedetik, bukan setitik, sedetik. Sedetik tu maksud apa? Satu waktu je lah. Dia tengok satu waktu ada. Lepas tu dah tak ada dah. Bukan setitik. Sedetik tu mungkin sikit, mungkin banyak. Mungkin sekejap je lah. Betul sekejap je. Sangat sekejap. Satu saat je. Lepas tu dah tak ada keluar darah. Sekejap sangat. Jadi kalau katakan dia keluar darah. Contohlah dia beranak. Dia beranak 1 hari bulan. 1 hari bulan dia beranak. Dia beranak. Jadi keluarlah darah dia. Keluarlah darah dia sedetik. Setitik ke seditik ikutlah. Nifas tak payah solat. Nifas tu lepas beranak. Lepas beranak tak ada solat. Keluar darah dia sedetik, maka apa? Maka dia pun nifas. Dia sudah dalam nifas. Dalam nifas. Jadi dia datang tu sekejap je. Sekejap je. Tiba-tiba dia dah tak ada dah. Lepas dia habis beranak, cuci, dah tak ada darah dah. Dah tak ada darah. Dia kena apa? Mandi, kena solat, kena puasa. Sama macam wanita yang suci. Kena. Jadi dia kata dalam masa, sebab apa? Dia tak ada tempoh 24 jam untuk nifas. Tak ada. Itu tempoh haid. Sekurang-kurang tempoh haid. Kan? Jadi nifas ni jangan solat. Nifas ni kamu kena rehat. Rehat. Kan? Rehat. Jadi dia datang haid, dia datang suci. Maka dia sucilah. Suci. Tiba-tiba, ni dalam tempoh 60 hari. Sebab apa kita ambil sebanyak-banyak wanita tadi dia nifas 60 hari. Nifas jangan solat.
Nifas ni kamu rehat, sama macam haid, sama. Cuma apa? Haid tadi datang darah sebab kamu sihat. Nifas datang darah sebab kamu beranak. Kita beranak, datang darah nifas, tak boleh solat. Hukum dia sama macam haid. Cuma sebab datang dia berbeza. Okey? Datang dia berbeza. Jangan solat, tak boleh solat, tak boleh baca Quran, tak boleh berjimat, tak boleh semua lah. Tak boleh puasa, semua tak boleh. Okey? Hukum dia sama, kamu tak boleh lalu kat masjid, semua sama. Sama je macam kamu haid. Cuma sebab keluar dia tu, sebab keluar tu berbeza. Satu sebab keluar satu nafas, keluar nyawa kan. Keluar tak kisah nyawa, keluar sesuatu, bayi ke walaupun keguguran kan. Kedua sebab haid tadi sebab apa? Sebab kamu sihat. Wanita yang datang haid ni dia sihat, dia dalam keadaan sihat. Sihat. Jadi satu sebab sakit, beranak sakit, satu lagi sebab sihat. Jelas dah pukul 10 dah dah habis sikit lagi. Kelas malam ni dia lambat sikit. Kelas malam ni saya minta maaf, kelas malam ni lambat sikit. Sebab tadi saya punya tadilah dah bersuara, insya-Allah. InsyaAllah doakan saya doakan saya pandai sikitlah main-main ni. Okey. Jadi satu orang wanita ni dia dalam tempoh 60 hari. Kita tengok dalam tempoh 60 hari. Okey, kita tengok sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari sebanyak-banyak nifas. Okey? Sebanyak-banyak nifas. Maka kalau katakan dia keluar haid, tadi dia keluar darah nifas dia sedetik, katakanlah 1 hari. Tadilah ambil sedetik. Ambil apa? Ambil 1 hari. Ambil 1 hari, dia keluar 1 hari. Dekat 1 hari bulan ni dia beranak. Anak dia lahir 1 bulan 1 2021. Contoh, okey. Jadi lepas tu dia keluar darah haid dia hanyalah 1 hari ataupun sedetik. Maka esoknya 2 hari bulan dia kena mandi. Okey? Dia mandi dia kena solat, dia kena macam biasa lah. Dia kena solat kena macam biasa. 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba dekat 6 hari bulan ni, tiba-tiba dia datang pula darah. Okey? Dia datang pula darah. Okey? Datang pula darah. Okey? Dia suci betul datang pula darah. Darah ni dikira apa? Darah nifas. Tak kira darah haid. Tak kira darah haid, kira darah nifas. Itu keadaan pertama. Okey? Keadaan kedua pula, okey, kita padam yang ni. Keadaan kedua, selagi mana 60 hari. Selagi mana 60 hari dan tak lebih daripada 15 hari. Keadaan kedua, tiba-tiba lebih 15 hari. Contoh. Contoh. Dia beranak ni 1 hari bulan lah. Macam tadi dia beranak 1 hari bulan 1 2021. Kemudian apa? Kemudian dia suci. Kemudian dia pun mandi hadas. Dia suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiba-tiba dia dah suci 15 hari. Ni keadaan kedua. 15 hari dah dia suci. Tiba-tiba datang darah. Darah ni kira darah apa? Darah kedua ni kira darah apa? Darah haid. Bijak. Semua masya-Allah dah pandai semua dah pandai. Jadi itu antara persuci antara dua haid. Walaupun dalam tempoh 60 hari. Okey? Walaupun dalam tempoh 60 hari. Sebab apa? Sekurang-kurang kurang-kurang nifas adalah sedetik. Sekurang-kurang nifas adalah sedetik. Subhanallah. Jelas jadi kalau katakan dalam tempoh 60 hari lagi, dia masalah 60 hari, dia datang 1 hari bulan, kemudian tiba-tiba 4 hari bulan datang, dia kira nifas lagi. Tapi kalau katakan dia suci dalam masa 15 hari, dia suci 15 hari, walaupun dalam tempoh 60 hari, dia dikira haid. Jelas? Okey? Itu adalah permasalahan yang pertama. Jadi permasalahan yang pertama ni dia kena apa? Dia tunggu 15 hari. Dia kena tunggu 15 hari. Kalau yang kedua, ayyatura'a ba'da mujawazat as-sittina yauman. Kalau katakan satu orang wanita ni dah lebih 60 hari. Dia datang nifas. Daripada beranak 60 hari. 60 hari ni apa? Sebanyak-banyak nifas. 60 hari dia nifas. Tadi ada yang cakap ada 60 hari nifas. Kemudian apa? Dia terputus sekejap. Terputus. Dia tengok tak ada cotton. Tiba-tiba hari ke-61 dia datang darah. Darah ni dikira darah apa? Dikira darah apa? Mana istihadah? Haid lah. Darah haid. Dikira darah haid lah. Darah haid. Mana mungkin istihadah? Dia kena haid dulu baru dia boleh istihadah.
Okey? Jadi kalau dah cukup 60 hari, tiba-tiba dah terputus, ada terputus sekejap, tiba-tiba hari ke-61, tiba-tiba datang darah, dia dikira darah haid. Haid. Mana mungkin istihadah? Istihadah dia berlaku bainal haid, bukan bainal nifas. Antara haid bukannya antara nifas. Istihadah berlaku, permasalahan berlaku antara haid dengan haid, itu istihadah. Tapi antara nifas dia akan bertemu haid dulu. Bertemu haid dulu. Okey? Okey, jelas jadi kita baca kat matan. Tak apa, tak faham tak apa, tengok kat matan. Okey. Okey, at-tuhru bainan nifas wal haid lahu halan. Suci antara nifas dan juga haid ni dua keadaan. Keadaan pertama adalah apa? Bila satu orang wanita tu dia datang haid, dia datang haid dengan apa? Dalam tempoh sebelum tempoh 60 hari. Maksudnya apa? Kenapa 60 hari? Sebab 60 hari ni sebanyak-banyak nifas. Okey? Kenapa 60 hari? Sebab 60 hari ni tempoh sebanyak-banyak satu orang wanita nifas. Okey? Fayushtaratu an yablugha, maka syarat dia adalah apa? Syarat dia kalau katakan dia datang haid antara ni kita cerita dah tadi kalau dia datang satu hari bulan. Contoh datang satu hari bulan. Lepas tu apa? Lepas tu dia berhenti. Jadi dia mandi hadas. Dia mandi hadas, dia puasa sebab apa? Sekurang-kurang istihadah tadi adalah apa? Sedetik lahzah. Sedetik. Jadi dia pun mandi hadas, dia puasa, dia solat, dia macam-macam benda dia buat kan. Sebab apa tak darah? Buat jimat boleh? Boleh. Jimat boleh walaupun berapa beranak. Kalau apa? Sebab apa? Sebab dah tak ada darah. Okey. Jadi kalau katakan dia kena tunggu, kalau katakan dia datang balik hari kelima. Contoh hari kelima dia datang balik. Okey, hari kelima datang balik. Dikira apa? Dikira nifas lagi lah. Sebab apa? Sebab tempoh pertama dengan tempoh hari kelima tadi dia tak cukup 15 hari suci. Tak ada 15 hari suci. Maka dia kena masih lagi dia tak cukup 15 hari, sekurang-kurang suci. Jadi dia 5 hari je suci. Hari ke-6 dia datang darah dalam tempoh dia nifas. Tempoh nifas berapa? 60 hari, maka dia dikira nifas. Jelas? Jelas tak? Ataupun contoh dia dalam apa? Dia dalam satu hari bulan dia lahirkan. Kemudian dia suci 15 hari. Dia ada 15 hari suci ni. 15 hari suci. Kemudian hari ke-16 dia keluar darah. Maka apa? Darah tu dikira darah haid. Jelas kan? Dikira darah haid lah. Sebab dah suci 15 hari. Tadi kenapa dia tak boleh kira darah haid? Sebab dia tak sampai lagi sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci tadi 15 hari. Jadi dia 5 hari je. 5 hari je ataupun 10 hari je ataupun 14 hari je. Jadi 14 hari tak dikira darah, tak dikira sekurang-kurang suci. Lepas tu dia dalam tempoh 60 hari pula. Kan dalam tempoh 60 hari masih lagi tempoh nifas. Maka dia kenalah cukup 15 hari dulu barulah dia boleh suci. Barulah dia boleh suci. Barulah dia boleh haid. Haid dia boleh haid. Sebab apa? Dia suci 15 hari barulah dikira haid. Okey? Jadi masalah kedua pula, satu orang wanita, tadi masalah pertama wanita ni masih lagi dalam tempoh 60 hari. Kan? Masih lagi tempoh 60 hari. Masalah kedua pula wanita ni dah lebih 60 hari. Macam mana saya dah lebih 60 hari ni tiba-tiba datang haid, datang darah pula? Darah ni darah haid ke darah istihadah? Darah ni dikira darah haid lah. Tak payah suci 15 hari pun. Tak payah suci 15 hari. Maksudnya tempoh dia hanya sedetik je. Sedetik je terputus 60 hari, masuk 61 hari tu, tempoh dia sedetik je. Okey? Nanti kita masuk, ada tak masalah istihadah? Ada, tapi nanti belajar. Sekarang ni faham tu dulu. Okey? Macam tu kaedah dia satu. Sekarang ni faham dulu. Bila nifas dia akan bertemu haid dulu. Okey? Dengan syarat dia terputus lah. Dia terputus sikit. Angka apa? Selepas tu adalah dikira darah haid. Darah haid walaupun tak suci 15 hari. Ya. Walaupun tak ada suci dalam tempoh 15 hari. Allahu a'lamu bishawab. Okey? Kalau katakan keguguran, kita dah belajar dah ni, kena tengok rakaman. Okey? Keguguran pun dikira nifas.
keguguran pun walaupun tak ada roh lagi dikira nifas. Saya hari itu saya keguguran 10 minggu ke 11 minggu macam itulah. Datang nifas. Nifas lah. Sebab apa? Keluar nafs. Nafs ni walaupun tak bernyawa dikira apa? Dikira nafs, dikira jiwa juga. Walaupun tak bernyawa. Dikira nafs. Sebab apa? Keluarnya jiwa. Okey, setakat ni jelas? Setakat ni macam mana? Macam mana? Boleh jelas Ke dah berasap dari kepala? Ni belum masuk bab istihadhah lagi.